Salam sejahtera saya ucapkan kepada Sir Kamaluddin bin Deni selaku pensyarah untuk subjek Nilai Masyarakat Malaysia di bawah kod MPU 23042. Hari ini saya dan ahli kumpulan saya akan membentangkan tentang memahami peranan individu sebagai ejen perubahan bangsa. Nama saya Oivia Erenatasia. Bagi pelajar yang memegang kad metrik 20 DPM 20F 1019. Apa itu ejen perubahan bangsa? Ejen perubahan bangsa adalah aset negara yang menentukan harapan dan masa depan bangsa dan juga negara. Semua individu berperanan sebagai generasi yang seterusnya akan melanjutkan perjuangan generasi sebelumnya menjadi ejen perubahan bangsa untuk negara. Ungkapan pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara amat sinonim dengan pentingnya peranan seseorang individu ataupun belia dalam membangunkan bangsa dan tanah air tercinta. Seterusnya, saya akan menjelaskan peranan individu sebagai ejen perubahan bangsa. Peranan yang pertama ialah mengadakan aktiviti yang menggalakkan perpaduan. Isu perpaduan telah dikenal pasti sebagai elemen yang signifikasikan ke arah mewujudkan masyarakat Malaysia yang unggul. Rakyat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai bangsa, agama dan budaya perlulah memecahkan tembok perbezaan kaum antara satu sama lain demi membentuk perpaduan. Kita haruslah mengetepikan segala isu sensitif yang mampu meranapkan peradaban bangsa dan menjalin silaturahim yang erat bersama-sama. Sebagai rakyat Malaysia, kita hendaklah saling hormat-menghormati antara satu sama lain, menghayati keunikan yang ada di Malaysia dan bersikap tolerasi di kalangan rakyat yang berbilang kaum dan agama. Sebagai contoh, amalan rumah terbuka dan aktiviti kemasyarakatan seperti gotong royong merupakan saluran yang efektif untuk menyemai bebenih perpaduan. Seterusnya, peranan yang kedua ialah mengetahui pentingnya sukan untuk memupuk perpaduan. Bidang sukan dilihat masih mampu menjadi landasan dalam memupuk perpaduan antara kaum. Biarpun berlainan fahaman politik, berbeza agama dan bangsa, namun, ketika menyokong pasukan negara yang bertanding, tembok yang tebal itu boleh dihapuskan. Sukan dapat menyatukan rakyat kerana sukan adalah ejen perpaduan sekaligus dapat mengeratkan hubungan silaturahim. Contohnya, apabila Pandalela Rinong bertanding, semua sempadan terhapus dengan sendirinya dan semua rakyat yang tidak mengira bangsa dan agama memberi sokongan kepada beliau agar kemenangan dapat dicapai. Jadi jelaslah dengan sokongan yang berterusan ini, akhirnya beliau dapat meraih kejayaan, meraih pingat emas dalam acara 10 meter flag form individu wanita pada kejohanan Piala Dunia Terjun Fitnah di Jepun. Peranan yang ketiga pula menyebarkan kepentingan perpaduan dan keharmonian kaum di Malaysia melalui media massa. Peranan penting media massa dalam memupuk perpaduan adalah dengan menyebarkan maklumat tentang budaya kaum-kaum yang wujud di Malaysia. Selain itu, media massa juga sering memaparkan tentang lagu-lagu kebangsaan, rukun negara dan iklan yang menunjukkan kewujudan masyarakat yang berbilang kaum. Iklan-iklan yang ditayangkan akan meningkatkan kesedaran dalam kalangan masyarakat bahawa perpaduan itu amat penting bagi menjamin keharmonian negara. Di samping itu, iklan-iklan yang ditunjukkan tersebut boleh menyemai sikap menghormati antara satu kaum dengan kaum yang lain dan dapat menarik perhatian masyarakat supaya menerima kaum lain dan hidup secara harmoni supaya peristiwa seperti 13 Mei tidak akan berulang. Dalam konteks ini, rakyat Malaysia akan mengetahui dengan lebih mendalam tentang budaya masyarakat lain. Hal ini dapat membantu mengeratkan hubungan antara masyarakat majmuk yang wujud di Malaysia. Sebagai contoh, rakyat Malaysia dapat mengetahui tentang perayaan yang wujud, makanan dan pakaian tradisional pelbagai kaum. Oleh yang demikian, akan wujudnya persefahaman antara masyarakat yang berbilang kaum. Itu saja daripada saya dan seterusnya saya akan menyerahkan kepada pembentang yang seterusnya. Saya Monica Daud
Dan nometrik saya ialah 20 dpm 20F108 akan menyambung pembentang pertama dengan membentang peranan individu sebagai ejen perubahan bangsa yang berikutnya. Pertama, mengikuti kempen yang diadakan melalui media massa. Pada realitinya, memang tidak dapat dinafikan bahawa media massa ini merupakan rangkaian perhubungan yang banyak digunakan dalam era globalisasi ini. Dalam konteks mengukuhkan perpaduan kaum, media massa seharusnya digunakan dengan sebaik-baiknya untuk menyebarkan mesej dan informasi positif tentang kepentingan perpaduan. Sesungguhnya, perpaduan kaum dapat tercapai dengan lebih mudah melalui peranan media massa dan membentuk kerjasama dalam kalangan masyarakat melalui aktiviti berkempen ini. Kita juga berpeluang mengenali dan memahami budaya dan cara hidup pelbagai bangsa yang terdapat di Malaysia. Oleh itu, kita dapat bersatu padu serta menyemaikan semangat perpaduan yang kuat dalam kalangan masyarakat agar hidup dalam harmoni. Sebagai contoh, sepenuh sambutan Bulan Merdeka, kita boleh mengikuti kempen Bulan Kemerdekaan dengan mengikuti pertandingan seperti pertandingan membuat video yang bertemakan perpaduan masyarakat bersatu padu dan mengikuti kempen #Malaysia Satu Hati yang diadakan oleh Angkatan Wanita Amanah Negara di laman web Facebook. Dengan cara mengikuti kempen ini, semangat patriotisme dan memahami sesama kaum dapat diterapkan serta dapat membantu mengekalkan perpaduan dan menyentuhkan hati kita semua. Seterusnya, menerapkan nilai-nilai budaya dan warisan dalam aktiviti seharian. Negara kita terdiri daripada pelbagai bangsa seperti Melayu, Cina dan India yang merupakan kaum utama di Malaysia. Perpaduan kaum dalam kalangan masyarakat dapat diwujudkan menerusi kepelbagaian kebudayaan. Dalam kehidupan seharian kita boleh mengaplikasikan dan berkongsi budaya kaum sendiri dengan kaum yang lain dari segi aspek pemakanan, pemakaian dan peradaban. Contoh yang kita boleh lihat ialah memperkenalkan adat-adat sendiri kepada kaum yang lain melalui perkongsian peradaban di sambutan hari perayaan kaum masing-masing. Selain itu, apabila diadakan sesuatu persembahan untuk merayakan hari kebesaran atau menerima kedatangan orang kenamaan, kita juga boleh mempersembahkan tarian dari pelbagai kaum seperti tarian zapin oleh masyarakat Melayu, tarian kipas, tarian singa dan tarian piring oleh masyarakat Cina serta tarian kolatam oleh masyarakat India. Tegasnya di sini, kepelbagaian kebudayaan yang ada di negara kita dapat mewujudkan perpaduan kaum dan mengenali antara satu sama lain kerana tak kenal maka tak cinta. Itu saja daripada saya akan serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Nama saya Evelyn C. Nometrik saya ialah WTPN-F1010. Hari ini, saya akan membentangkan tajuk tentang memahami peranan individu sebagai ejen perubahan bangsa. Individu harus mengadakan atau menghadiri majlis-majlis rumah terbuka. Sejak negara menikmati arus kemerdekaan, penganjuran rumah terbuka telah menjadi amalan sejak zaman nenek moyang kita. Sebenarnya, amalan rumah terbuka yang diwujudkan banyak memberikan kepentingan terutamanya dalam mengeratkan perpaduan kaum dalam kalangan anggota masyarakat di negara kita. Selain itu,
Amalan rumah terbuka memberikan banyak bersa kepada anggota masyarakat mengenai erti perpaduan yang harus wujud untuk mengelakkan sebarang prejudis terhadap keharmonian kaum. Dalam hal ini membawa konotasi bahawa hubungan antara berbilang kaum diarahkan supaya dapat hidup bersama secara aman. Oleh hal yang demikian, acara tahunan seperti sambutan perayaan Hari Raya Aidilfitri, Tahun Baru Cina, Hari Krismas, Hari Deepavali hendaklah diadakan dan diraihkan. Sebagai contoh, ibu bapa boleh membawa anak-anak bersama berkunjung ke rumah jiran tetangga. Sementara itu, kita boleh menikmati juada yang disediakan oleh tuan rumah sambil berkongsi pendapat sendiri tentang sesuatu perkara dan bertanya khabar. Natijanya, kita dapat memahami adat bersan, agama dan budaya masing-masing dengan lebih mendalam. Secara tidak langsung, ikatan silaturahim dapat dipendot dan semangat kejiranan dapat diperkukuh. Malah, kita perlu mempelajari perbezaan budaya dan sensitiviti kaum lain kerana tak kenal maka tak cinta bagi mengelakkan berlakunya pertelingkahan dan perselisihan faham antara satu sama lain. Jelaslah bahawa majlis-majlis rumah terbuka mestilah diadakan setiap tahun bagi merealisasikan hasrat untuk memuput semangat perpaduan negara kita. Selain itu, individu perlu membentuk pertubuhan rukun tetangga. Rukun tetangga merupakan satu program sukarela yang bertujuan untuk membantu dalam pembangunan masyarakat setempat di negara kita. Rukun tetangga ini diwajibkan kepada mereka yang berumur antara 18 hingga 55 tahun. Pertumbuhan rukun tetangga berfungsi sebagai perisai untuk mengawal keselamatan kawasan perumahan terutama pada waktu malam hari. Sebagai contoh, anggotanya membabitkan semua pihak tanpa mengira kaum kerana masing-masing bertanggungjawab menjaga keselamatan diri dan keluarga. Selain itu, aktiviti ini memerlukan pembabitan semua pihak tanpa mengira kaum yang mampu menanam semangat kejiranan kerana melakukan rontaan bersama-sama. Dengan adanya aktiviti rukun tetangga, hubungan antara jiran dapat diperkukuh. Mempunyai jiran yang berbeza latar belakang seperti pekerjaan, pendidikan, agama, bangsa, keturunan, budaya, adat resam dan sebagainya akan menambahkan lagi pengetahuan dan kenalan kita. Itu saja daripada saya. Saya akan serahkan kepada Candy. Dan menemukan metric 20 BPM 20 F1025 akan meneruskan pembentangan peranan sebagai ejen perubahan bangsa, iaitu melibatkan diri dalam Hari Keluarga. Hari Keluarga merupakan aktiviti yang sihat yang wajar menjadi kemestian sesebuah komuniti. Aktiviti Hari Keluarga boleh disertai oleh semua lapisan masyarakat dalam sesebuah taman atau komuniti untuk mengeratkan hubungan sesama kaum. Hari Keluarga boleh diadakan pada hujung minggu dan boleh dijalankan di kawasan berhampiran tempat tinggal seperti pada sekolah, taman rekreasi atau di sesebuah tempat perkelahan. Ibu bapa boleh membawa anak masing-masing dan menyertai aktiviti yang dijalankan secara tidak langsung. Setiap masyarakat dapat mengenali dan berkomunikasi dengan jiran tetangga mereka yang selama ini hanya berpeluang untuk melihat muka tanpa berbual ketika keluar rumah, dan ini dapat mengeratkan lagi hubungan silaturahim sesama kaum. Dan yang terakhir ialah melibatkan diri dalam aktiviti sukarelawan. Ketika terlibat dengan aktiviti-aktiviti kesukarelawan, kita sebenarnya berhadapan atau bergaul dengan pelbagai orang yang baru kita kenali, dan ini dapat meningkatkan lagi jaringan kenalan dan mengeratkan hubungan kita dengan orang yang berbilang kaum. Pada masa yang sama juga kita berpuas hati kerana dapat membantu golongan yang sangat memerlukan dan juga dapat mengurangkan beban orang lain. Kesimpulannya, kita
kita individu sebagai ejen perubahan bangsa hendaklah bertanggungjawab untuk memainkan peranan penting ke arah pemupukan semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat, khususnya generasi muda. Semua pihak hendaklah bekerjasama umpama aur dengan tebing untuk merealisasikan wawasan dan gagasan besar negara. Kita tidak mahu generasi muda hari ini mengabaikan peranan mereka untuk memupuk perpaduan dan menghancurkan negara yang bakal diwarisi kelak. Kesungguhan kita sebagai rakyat Malaysia dalam memupuk semangat perpaduan adalah dituntut demi mewujudkan semua negara yang bersatu padu, aman, maju dan berdaya saing di peringkat global. Hal ini tidak mustahil untuk dilakukan kerana di mana ada kemahuan di situ ada jalan. Sekian, terima kasih. Itu saja dari kumpulan kami.